Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kita muka surat 102. Waalaikumsalam warahmatullahi. 102, peperangan Al-Fatah, yakni pembukaan kota Mekah pada tanggal 20 Ramadan. Sebab terjadinya pembukaan kota Mekah, Quraisy telah melanggar satu syarat dari syarat-syarat yang terkandung di dalam perjanjian Hudaibiyah. Antaranya, genjatan senjata selama 10 tahun. Tapi rupa-rupanya, Quraisy memberi bantuan kepada Bani Bakar untuk memerangi Bani Khuza'ah. Dalam perjanjian Hudaibiyah itu, kabilah-kabilah Arab yang kecil-kecil ni bebas sama ada nak menyokong kerajaan Quraisy atau menyokong kerajaan Islam Madinah. Kabilah-kabilah yang kecil-kecil ni mereka boleh memilih untuk duduk dalam blok Quraisy atau blok Islam Madinah. Mereka boleh duduk dalam pakatan Quraisy ataupun pakatan Nabi. Secara politiknya macam itulah. Kabilah Khuza'ah, orang yang Islam, kafir, semua mereka memilih untuk bergabung dengan naungan Nabi, pimpinan Islam Madinah. Sementara kabilah Bani Bakar pula memilih untuk bernaung di bawah pemerintahan kafir Quraisy. Jadi, Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah ni memang selalu bermusuhan. Permusuhan lama, selalu perang. Dalam satu peperangan, Bani Bakar menyerang Khuza'ah, merampai harta-harta hasil mahsul Khuza'ah, dan peperangan itu dibantu oleh kafir Quraisy. Quraisy membantu ketenteraan bagi senjata, bagi orang. Di situ Nabi lihat Quraisy telah melanggar perjanjian. Mereka kata 10 tahun tak mau berperang dengan kerajaan Islam Madinah. Memang mereka tak serang Madinah, tapi mereka menyerang Bani Khuza'ah yang duduk di bawah naungan Nabi, di bawah pembelaan Nabi. Bani Khuza'ah diserang seolah-olah mereka menyerang kerajaan Islam Madinah. Khuza'ah duduk di bawah naungan dan belaan Nabi, maka Nabi perlu membela mereka.
keselamatan mereka perlu dijaga. Nabi cukup marah apabila dapat tahu kafir Quraisy bersama Bani Bakar menyerang Khuza'ah. Nabi kata mereka telah pun mengkhianati perjanjian damai, gencatan senjata selama 10 tahun. Tak sampai 10 tahun. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8. Baru 2 tahun. Mereka dah melancar peperangan. Maka sebab itulah Nabi sangat marah. Nabi membela Khuza'ah yang duduk di bawah naungan Nabi. Itu sebablah. Itu sebab kepada berlakunya Nabi membalas serangan dengan jumlah yang ramai sehingga terjadinya pembukaan kota Mekah. Dan Quraisy memang dia tak boleh nak lawan dengan kerajaan Islam kerana sebelum ini pimpinan Nabi telah menunjukkan cemerlang dalam peperangan Khaybar, berjaya mengusir Yahudi keluar dari Madinah. Dalam peperangan Mu'tah, walaupun jumlah hanya 3,000, walaupun 3 panglima Islam gugur syahid, Sayyidina Zaid bin Harisah, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, Sayyidina Abdullah bin Rawahah, tapi Islam berjaya menyebabkan tentera Rum yang 200,000 itu lari bertempiaran. Jadi perang Khaybar dan perang Mu'tah menyebabkan kafir Quraisy bertambah gerun dan takut kepada kekuatan Islam Madinah. Itu bila Nabi mai dengan jumlah yang ramai untuk membalas serangan yang mereka lancarkan kepada Khuza'ah, kafir Quraisy Mekah tak berani lawan. Takut mereka menerima nasib yang sama seperti Khaybar dan Mu'tah. Sebab terjadinya pembukaan kota Mekah. Kota Mekah ni kita dah bagi tahu tahun ke-6 Nabi nak buat umrah, tak boleh masuk di Hudaybiyah, kena patah balik. Dalam perjalanan balik Allah turunkan suratul Fatah. Allah janji orang Islam bukan sekadar boleh masuk Mekah untuk tawaf sa'i, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, botak kepala, gunting rambut. Bukan sekadar itu, orang Islam akan berjaya membuka kota Mekah. Ayat pertama, inna fatahna laka fatham mubina. Janji Allah itu berlaku pada tahun ke-8 pembukaan kota Mekah. Surat 102 Ustaz. 102. Quraisy telah melanggar satu syarat dari syarat-syarat yang terkandung di dalam perjanjian Hudaybiyah, iaitu Quraisy telah membantu kabilah yang bernaung di bawah pemerintahan Quraisy untuk memerangi kabilah yang bernaung di bawah pemerintahan Rasulullah SAW. Kita tengok di bawah. Sebab terjadinya pembukaan kota Mekah, seorang lelaki dari Bani Bakar yang bernaung di bawah pemerintahan Quraisy telah berdiri dan mengalunkan sebuah lagu yang mengeji Rasulullah SAW. Lagu itu didengari oleh seorang lelaki dari kabilah Khuza'ah, iaitu kabilah yang bernaung di bawah pemerintahan Rasulullah SAW. Khuza'ah duduk bawah Madinah, Bani Bakar duduk bawah Quraisy Mekah. Ada macam itulah, ada blok-blok ni lah, gabungan-gabungan ataupun pakatan-pakatan ini. Dan mereka bukan kesemuanya Islam, mereka kafir, tapi orang kafir yang nak duduk bawah Madinah, ada orang kafir nak duduk bawah kafir Quraisy. Mereka bebas memilih. Jadi Khuza'ah ini ada seorang lelaki, dia dari Bani Khuza'ah. Maka lelaki Khuza'ah ini bangun dan memukul lelaki yang menyanyi kutuk Nabi. Maka bangkitlah kemarahan ataupun kemarahan kabilah Bani Bakar, dan mereka meminta bantuan dari Quraisy untuk memerangi kabilah Khuza'ah. Memang Khuza'ah dengan Bakar ni memang bergaduh lama, permusuhan lama. Lebih dari 20 orang Khuza'ah mati dibunuh oleh Bani Bakar dan Quraisy. Maka kabilah Khuza'ah pun menghantar utusannya berjumpa Rasulullah SAW. Hantar orang ni pun pergi minta bantuan dekat Nabi.
Kalau Bani Bakar minta bantuan kafir Quraisy, maka Khuza'ah nak cari bantuan mana lagi? Perlu minta bantuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hantar utusan yang bernama Amr bin Salim. Nama Amru bin Salim. Maka kabilah Khuza'ah pun menghantar utusannya Amru bin Salim berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu baginda tentang apa yang berlaku. Cerita baliklah kawan tu menyanyi macam yang kita baca tadi. Ejek Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bererti, demi Allah, aku akan pertahankan kamu seperti mana aku pertahankan diriku sendiri. Sebab perjanjiannya macam tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak ke Mekah bersama 10,000 orang lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan berbuka puasa di tengah jalan kerana mengambil rukhsah berbuka dalam musafir. Dalam perang Badar Nabi puasa, tak buka puasa. Dalam pembukaan kota Mekah Nabi puasa sampai tengah jalan Nabi buka puasa. Sebab Madinah nak ke Mekah tu jauh. Madinah ke Badar pun jauh. Nak pergi ke sana lagi bertambah jauh. Kita naik bas pun 6 jam, 7 jam. Jadi takut melemahkan, meletihkan puasa nak nanti sampai Mekah nak perang lagi. Tapi perang ni tak tumpah darah. Kafir Quraisy surrender, mengaku kalah. Maka dibuka secara damai. Fathu Makkah. Nabi suruh sahabat-sahabat Nabi pun buka puasa. Di tengah jalan, pengawal tentera Islam berjumpa Abu Sufyan. Abu Sufyan dia nak ke Madinah, nak pergi minta maaf. Kami tersilap, kami bantu Bani Bakar melawan Khuza'ah. Abu Sufyan datang daripada Mekah ni nak ke Madinah. Jadi jumpa di tengah jalan. Abu Sufyan mai jumpa Nabi, minta maaf, kami silap. Kami memberi sokongan kepada Bani Bakar. Kami ingat kalau kami tak lawan dengan Madinah, tak apalah. Tapi Nabi bertegah, Nabi akan ke Mekah juga. Nabi akan pimpin bala tentera ini ke Mekah. Nabi tak layan rayuan dari Abu Sufyan. Beliau datang untuk mengintip berita tentang orang-orang Islam. Abu Sufyan ni, mula-mula sekali, dia keluar daripada Mekah, dia tengok Amru bin Salim tadi, utusan Khuza'ah, Amru bin Salim pergi ke Madinah. Dia dapat tahu, dia dapat maklumat kata Amru bin Salim pergi Madinah. Dia pun keluar, dia siasat Amru bin Salim pergi Madinah. Amru bin Salim ni dah balik ke Khuza'ah dah. Balik ke Khuza'ah dah, baru Abu Sufyan sampai. Dia dapat yakin kata Amru bin Salim pergi mengadu kat Nabi dengan satu cara. Kuda yang Amru bin Salim ni naik pergi Madinah patah balik dah. Abu Sufyan tengok kuda ataupun unta ni buang najis, berak lah kita kata. Unta Amru bin Salim ni buang najis ketui, 2 ketui tu. Abu Sufyan nak tahu unta ni betul ke pergi Madinah. Dia ambil satu ranting kayu, dia cucuk-cucuk dekat najis tu, tai unta tu. Bila dia cucuk-cucuk tu, ada satu nawat, ada satu biji. Macam kekacang lah. Ada satu macam kacang. Kacang hijau macam tu kan. Abu Sufyan duk main tai tu lah. Dengan dia ambil ranting, dia main tai. Dia pusing-pusing-pusing, dia cucuk-cucuk kat tai tu. Dia tengok ada satu biji kekacang. Daripada situ Abu Sufyan tahu memang sahih Amru bin Salim ni dia balik dari Madinah. Makna tadi dia pergi Madinah, dia pergi mengadu dekat Muhammad, dia balik. Sebab biji macam ni, biji hak ada di tai unta ni, biji macam ni hanya tumbuh, pokok kekacang ni hanya ada di Madinah. Oh, nak habak kata orang Arab ni, mereka pakar, mereka cekap sampai tahap tu, sampai boleh scan tai unta tu, boleh scan tai unta tu, boleh tahu unta tu pergi mana. Itu dipanggil ilmu qiyafah.
Kadang-kadang mereka ambil, mereka cium. Cium tu tahu dah, ni unta ni makan daun. Daun mana ni? Daun mana? Bukan daun Mekah, daun Madinah ke, daun tempat-tempat mana? Dia boleh tahu. Daripada situ, Abu Sufyan pun gelabah lah. Dia kata, mampulah kita. Amru bin Salim, wakil Khuza'ah, dah pergi mengadu dekat Muhammad. Nanti Muhammad akan balas dendam. Dia pun gelabah, dia takut. Maka dia pun keluar, teruskan perjalanannya ke Madinah dan di tengah jalan bertemu dengan bala tentera Islam. Ini yang kita cerita ni. Di tengah jalan, pengawal tentera Islam berjumpa dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ni pak mertua Nabi lah. Nabi kahwin dengan anak dia, Ramlah binti Abi Sufyan, yang dikenali dengan panggilan Ummu Habibah. Beliau datang untuk mengintip berita tentang orang-orang Islam. Maka mereka menawan Abu Sufyan. Sahabat-sahabat Nabi ni pantang, dapat Abu Sufyan, dia bertangkap. Dan membawanya datang menghadap Rasulullah SAW. Dia duk minta lah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, janganlah pergi serang kami di Mekah apa semua. Akhirnya lalu beliau memeluk Islam dan Rasulullah SAW memaafkannya. Bila rayuan dia tak diterima, akhirnya dia pun mengalah dan memeluk Islam. Baginda SAW mengutuskan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu supaya memasuki Mekah dari jalan bawah. Nabi buat beberapa pasukan. Sayyidina Khalid bin Al-Walid pimpin satu pasukan masuk jalan bawah, Misfalah. Mekah ni dia ada jalan bawah, Misfalah. Dia ada jalan atas, Ma'la. Ma'la tu daripada ala, kawasan tinggi. Misfalah daripada bawah. Baginda juga memerintahkannya agar tidak berperang. Pesan kat Khalid, kita bukan nak perang, kita nak kepung mereka, kecuali terhadap sesiapa yang memeranginya. Bawa senjata semua bawa, tapi bukan tujuan nak perang. Standby ya. Maka sebahagian kabilah ada yang menghalangnya dari memasuki Mekah. Ada juga yang cari pasal, lalu dia memerangi mereka sehingga mereka tewas dan dia dapat masuk ke dalam Mekah. Adapun Rasulullah SAW, baginda masuk ke Mekah dari kawasan tanah tinggi, Ma'la, tanpa berlaku peperangan kerana tiada seorang pun yang menyekatnya dari memasuki kota Mekah. Hari ini hari berkasih sayang. Nabi tak balas dendam. Nabi cuma bagi pengajaran kepada Quraisy yang membatalkan perjanjian. Ketika Rasulullah SAW hendak memasuki Mekah, baginda bersabda kepada bapa saudaranya Al-Abbas. Nabi kata dekat Al-Abbas. Al-Abbas pun dah masuk Islam dah waktu ni. Tahanlah Abu Sufyan ketika kuda perang muslimin bergerak masuk ke Mekah, supaya Abu Sufyan dapat melihat tentera muslimin. Biar Abu Sufyan duduk tepi jalan, dia boleh tengok tentera Islam masuk Mekah. Maka beberapa kabilah lalu di hadapan Abu Sufyan dengan memegang beberapa bendera. Abu Sufyan melihat dan bertanya kepada Al-Abbas tentang kabilah-kabilah itu. Kemudian lalu pula kabilah Ansar. Pembawa benderanya adalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau menoleh ke arah Abu Sufyan dan berkata, hari ini hari peperangan besar-besaran. Al-yawm yawmul malhamah. Hari ini dihalalkan pembunuhan di sisi Kaabah. Maka Abu Sufyan berkata, alangkah baiknya sekiranya hari ini aku berkemampuan mempertahankan kaumku. Ketika Rasulullah SAW lalu di hadapan Abu Sufyan, beliau bertanya kepada Rasulullah, apakah kamu telah mengeluarkan arahan untuk membunuh kaummu sendiri? Baginda bersabda, tidak. Maka Abu Sufyan menyebut kembali perkataan Sa'ad tersebut. Baginda bersabda, Sa'ad tidak bercakap benar. Hari ini ialah hari al-yawm, yawmul marhamah. Hari ini ialah hari berkasih sayang. Hari ini dihiaskan Kaabah dengan kelambu baru. Dan hari ini Allah telah memuliakan Quraisy. Mana Nabi tak mau berlaku petum pandang. Kalau mereka tak sekat Nabi,
takkan berlaku pertumpahan darah. Kemudian baginda mengambil bendera dari tangan Sa'ad bin Ubadah tadi radhiyallahu anhu dan menyerahkan bendera itu kepada anaknya yang bernama Qais bin Sa'ad. Baginda memerintahkan tentera muslimin agar tidak menyerang melainkan orang yang menyerang mereka. Jadi inilah kisah pembukaan Kota Mekah, di mana sebelum Nabi berangkat daripada Madinah, Nabi minta semua sahabat jangan bocorkan rahsia. Nabi akan buat serangan mengejut, masuk daripada bermacam-macam jalan. Jangan ada siapa pun bocorkan rahsia, diam. Tapi ada seorang sahabat nama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Dia ni ditulis satu surat, dia upah seorang perempuan, bawa surat ni bagi dekat keluarganya yang ada di Mekah. Hatib bin Abi Balta'ah ni mudah cakap, dia telah membocorkan rahsia Nabi. Dia tulis surat. Nabi kata jangan ada siapa pun bagi tahu penduduk Mekah. Kita akan pergi serang mereka mengejut. Supaya mereka tak bersiap, mereka tak boleh nak lawan. Kita tak mau perang, kita tak mau tumpah darah. Jangan ada siapa pun bocor rahsia ni. Tapi Hatib bin Abi Balta'ah ni dia buat satu surat, dia karang, dia upah seorang perempuan. Perempuan tu surat tu lipat bubuh dalam ni. Bubuh dalam apa ni? Kat payudara ni. Bubuh dekat coli, minta maaf cakap. Dia bubuh surat tu dekat tempat sulit. Perempuan ni Nabi dapat tahu melalui Jibril, melalui wahyu, kata ada sahabat yang membocorkan perjalanan Nabi. Nabi hantar Sayyidina Ali dan seorang sahabat lagi kejar perempuan tu, tangkap perempuan tu, minta surat. Perempuan ni kata tak ada surat apa, saya tak bawa apa. Akhirnya diugut, nak dipukul, nak dibunuh. Akhirnya dia pun mengaku bersalah dan dia keluarkan surat tu. Sayyidina Ali tak tahu ni surat ni siapa tulis ni. Buka tengok, kan ada yang benar kan. Sekian, terima kasih yang benar. Tengok Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu. Awak lah dia ni. Nabi kata jangan habaq kat orang Mekah. Dia cuba nak bagi tahu kat keluarga dia. Nabi marah lah buat macam tu. Dan sahabat-sahabat pun pakat marah dekat Sayyidina Hatib ni. Nabi kata jangan bocor, dia cuba bocor, dia tulis surat. Sehingga ada sahabat yang kata Hatib ni munafik. Hatib ni munafik. Nabi bagi satu arahan, dia melawan arahan Nabi. Nabi kata jangan bocorkan rahsia, dia bocor rahsia. Ada yang kata dia munafik. Sampai ke telinga Nabi, Nabi kata tak, dia bukan munafik, dia mukmin. Kerana dia salah seorang tentera Badar. Tentera yang hadir perang Badar jangan disebut munafik. Mereka ini ahli syurga. Salah dia satu bab. Tapi Nabi tak kata dia munafik. Sebab jasa dia, perang pertama Badar tu dia terlibat. Dia tentera Badar. Hatib bin Abi Balta'ah ni Al-Badri. Gelaran belakang dia Al-Badri, makna tentera Badar. Nabi kata jangan kata dia munafik. Nabi minta dia buat penjelasan, dia pun minta maaf kat Nabi. Dia kata saya tulis surat ni khas untuk family saya. Surat ni bukan nak riuh, nak heboh-heboh. Khas untuk keluarga saya yang belum Islam, yang ada di Mekah. Saya suruh ni pun lari. Lebih baik larilah. Takut nanti tentera Islam mai berlaku peperangan besar-besaran. Dia kata saya sayang keluarga saya yang belum Islam. Saya takut mereka mati dibunuh. Nabi kata tak, kita bukan nak pergi bunuh orang. Kita nak pergi tawan Mekah. Dan insya-Allah tidak berlaku pertumpahan darah setitik pun. Dia minta maaf dekat Nabi. Tapi tengok pengajaran Nabi menghargai orang yang terlibat dalam perang Badar. Nabi kata jangan kata dia munafik. Dia ahli syurga. Dia orang beriman. Pengajarannya kita tak boleh mudah-mudah memunafikkan orang. Tak boleh. Walaupun dia buat satu benda yang menyalahi kehendak Nabi. Nabi kata jangan habaq. Dia bukan takat nak habaq. Dia tulis surat. Dia upah perempuan pergi hantar surat. Mujuk tak sampai lagi. Tengah jalan, sahabat Nabi sekat dan rampas surat itu. Tapi tak boleh kata munafik. Bab-bab munafik ni jangan mudah di mulut kita. Kerana dia isu akidah. Kita tak boleh memunafikkan orang sesuka hati.
Zahir nampak dia bersalah, zahir nampak dia membocorkan rahsia Nabi, tapi Nabi kata tidak, dia beriman, dia tentera Badar. Allah ampun dosa tentera-tentera Badar, ahli syurga. Baik, kita berhenti takat ni dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Nanti Nabi akan memaafkan semua orang di Mekah. Nabi maafkan dan Nabi kata bebas memilih agama. Idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kamu semua bebas merdeka. Tidak ada paksaan, tidak ada pembalasan dendam. Bebas memilih agama yang mereka sukai. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.